Doa laknat untuk PM dan TPM, Neo Khawarij semakin membara. Khawarij ialah satu puak dalam Islam yang menamakan kumpulan mereka sebagai Jemaah Islam, Jemaah Muslimin, Jemaah Mukminin selain beberapa nama atau gelaran yang mereka cipta sendiri seperti Ahli Al-Iman dan lain-lain. Penulis sejarah dan ramai ulama menamakan mereka sebagai Khawarij kerana sikap mereka yang telah terkeluar pada kebenaran dengan tindak tanduk mereka yang sering bercanggah dengan kumpulan ramai atau masyarakat semasa. Khawarij terkenal dengan sikap melampau dalam agama, mengkafirkan sesama Islam, membenci pelaku dosa, memusuhi siapa saja yang tidak menyokong mereka. Selain itu, mereka sendiri terkenal dengan kuat ibadat, warak, ahli agama, amanah dan sebagainya. Terkini, Keadilan Kemaman mengecam pihak tertentu yang membuat sebaran di media sosial doa laknat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menurut Ketua Penerangan Keadilan Kemaman Ahmad Nadir Yub, doa laknat ke atas sesama penganut Islam bukanlah sebahagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi pada bulan Ramadan yang mulia ini. Katanya doa seperti itu adalah amalan puak Khawarij yang berniat memecah belahkan umat Islam. Keadilan Kemaman membida sekeras-kerasnya penularan pesanan ringkas mengandungi unsur-unsur doa laknat kepada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri di aplikasi WhatsApp sekitar daerah Kemaman. Pesanan yang tular di dalam kumpulan aplikasi WhatsApp sekitar daerah Kemaman ini meminta pihak yang menerima pesanan supaya mengadakan solat hajat dan berdoa mirip seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Jahal ketika Rasulullah dibaling dengan najis unta oleh Abu Jahal. Perbuatan mendoa laknat terhadap pemimpin negara yang telah dipilih secara sah adalah isyarat bahawa pemikiran Neo Khawarij semakin menular dalam masyarakat, katanya dalam satu kenyataan. Tahukah anda siapakah yang dikategorikan sebagai pembawa pemikiran Neo Khawarij? Neo Khawarij merupakan puak yang berpolitik menggunakan nama agama dengan mengkafirkan atau menganggap sebagai musuh Islam pihak yang tidak menyokong mereka. Alasan mereka kononnya hendak menegakkan hukum Islam mengikut tafsiran mereka. Sepanjang sejarah, mereka telah berperang sesama Muslim atas nama politik agama, iaitu mereka merupakan puak yang hendak menegakkan Islam dan penentang mereka merupakan musuh agama. Natijahnya, berapa ramai pihak yang mereka hukum sebagai musuh Islam kerana tidak menyokong hasrat politik Islam ala mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran tentang kemunculan mereka dan menyuruh kita menentang mereka. Sayyidina Ali bin Abi Talib dan para sahabat Rasulullah telah memainkan peranan mereka memerangi kelompok yang sesat ini. Maka menjadi kewajipan umat Islam selepas mereka menentang aliran pelampau Khawarij ini yang muncul sepanjang zaman. Menentang mereka itu merupakan perjuangan Islam yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia telah lakukan oleh para sahabat. Antara ciri-ciri utama puak Khawarij ialah mengkafirkan pelaku dosa, memusuhi dan bersikap keras dengan umat Islam yang tidak bersama mereka. Sebaliknya bersikap lunak dan amat mesra dengan penyembah berhala yang bersama mereka. Mereka juga mempunyai ciri gila kuasa dan bercita-cita tinggi untuk menjadi kerajaan dan tidak pernah berpuas hati atau bersetuju dengan pemerintahan orang lain. Manakala slogan perjuangan mereka ialah tidak ada hukum kecuali hukum Allah, padahal mereka sendiri tidak beramal dengan hukum Allah dalam banyak hal termasuk mudah mengkafirkan dan memunafikkan orang lain. Justru itu, sesungguhnya pemikiran Khawarij tidak wajar dijadikan ikutan dalam kalangan umat Islam Malaysia yang berfahaman sederhana dan menghormati masyarakat berbilang kaum. Rakyat Malaysia wajar menjauhi golongan berpolitik melampau yang tidak mengira tindakan mereka boleh menyebabkan huru-hara dan ketidakstabilan. Pemikiran Neo Khawarij yang semakin menular adalah satu barah yang begitu serius kepada masyarakat. Fahaman sebegini wajib ditolak secara konsisten oleh setiap lapisan masyarakat, berganding bahu untuk memastikan fahaman itu dihapuskan dengan segera agar ia tidak terus membunuh jiwa dan iman.